أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadil pengerusi majlis, muslimin muslimat sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Ayat dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Allah Subhanahu wa taala menempelak manusia atas keangkuhan manusia, tidak padan dengan asal usul manusia itu. Allah jadikan daripada sesuatu yang hina, tetapi manusia takabur sehingga lupa siapa pencipta, dan sehingga manusia menjadi lupa asal usul, dan sampai satu ketika manusia sampai sanggup untuk mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Tidakkah kamu melihat, manusia melihat, kami menjadikan manusia itu daripada nutfah, daripada setitis air mani, yang kemudian dalam surah yang lain Allah telah mengolahkan bagaimana kejadian manusia daripada asal air mani, kemudian dijadikan seketul darah, kemudian daging, kemudian tumbuh tulang belulang, kemudian dilapisi dengan kulit, dan akhirnya jadilah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata fahuwa khasimun mubin. Fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian manusialah yang berani untuk bangun berdiri tegak di hadapan Allah dan mengisytiharkan bermusuh dengan Tuhan. Ini manusia. Jadi daripada situlah saya cuba untuk mengingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan pada tengah hari ini dalam bentuk tazkirah, yang mana dalam bulan Ramadan ini saya rasa perihal Ramadan telah pun diulas dengan panjang lebar setiap hari oleh orang-orang lain. Jadi saya rasa kalau saya cerita pasal Ramadan, mungkin saya cerita benda yang sama. Jadi saya pun tidak ada ilmu yang cukup mendalam untuk mencerita pasal bulan Ramadan dan seterusnya. Biarlah kita ambil benda-benda yang basic yang saya tahu, tuan-tuan juga tahu, tapi menjadi peringatan kepada saya dan juga menjadi peringatan kepada tuan-tuan insya-Allah. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita bahawa aku menjadikan kamu, wahai manusia. Dan kamu kena ingat bahawa asal usul kejadian kamu itu adalah daripada sesuatu yang kamu sendiri malu nak sebut. Saya sendiri, saya malu nak sebut di hadapan tuan-tuan, tapi saya kena sebut, ya. Air mani Allah Subhanahu wa taala, malu kita rasa nak sebut. Dan kalau orang tengok atas tilam kita ada kesan-kesan, kita rasa malu. Kalau orang nak masuk semaya dalam bilik kita, kita tengok takut-takut ada kesan-kesan di mana-mana. Sebab apa? Sebab kita rasa malu. Jadi benda tu macam benda yang menjijikkan kita. Nah, asal usul kejadian manusia ini pun, Adam itu dijadikan daripada tanah liat, tanah hitam. Maknanya benda-benda yang kita rasa benda yang bukannya mulia sangat pun.
Keluarnya pula daripada tempat yang juga kita rasa malu. Malu nak sebut dan kita rasa malu kalau orang tengok. Namanya pun tempat tu adalah tempat malu kita. Bawah. Jadi inilah asal kejadian manusia. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang hina. Kemudian Allah kata, aku sayang kepada manusia, laqad karramna bani Adam. Daripada sesuatu yang hina, aku jadikan manusia itu. Kemudian aku muliakan dia dengan semulia-mulianya. Karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kami letakkan dia di atas muka bumi, dan di atas muka bumi itu kami bagikan kepada dia semua rezeki yang ada, daripada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Dan apa yang ada di atas muka bumi itu kami jadikan untuk manusia, kemudahan kepada manusia supaya manusia boleh berjalan di atas muka bumi, ataupun manusia boleh berlayar di laut, ataupun manusia boleh naik ke udara. Allah jadikan binatang untuk ternakan, minum susunya, makan dagingnya, gunakan kulitnya, ataupun gunakan binatang-binatang ini untuk tujuan-tujuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, tumbuhkan daripada situ tumbuh-tumbuhan supaya manusia dapat makan daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahnya yang lazat dan sebagainya. Pokoknya semua yang ada di atas muka bumi ini, sama ada di permukaan, di dalam bumi ataupun di atas udara, Allah kata semuanya adalah untuk kegunaan manusia. Itulah yang Allah kata karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Semua di atas muka bumi ini adalah untuk kegunaan manusia. Fa idza huwa khasimun mubin. Masalahnya manusia ini, daripada kami jadikan dia benda yang hina, kami muliakan dia. Kemudian kami berikan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk manusia. Udara untuk manusia bernafas. Nak buat udara tu pula bukan main. Kalau kita saintisnya fikirnya, payahlah kalau manusia nak buat udara oksigen tu payah. Tetapi Allah buatkan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan yang hijau ini, kalau kita belajar dalam sains, yang hijau itu dia panggil proses untuk tukar karbon dioksida yang kita sedut ni adalah oksigen. Masuk dalam paru-paru kita. Kemudian kita hembus keluar itu karbon dioksida. Habis itu kalaulah semua manusia yang ada ni duk sedut oksigen masuk dalam dada kita, hembus karbon dioksida. Karbon dioksida kita tak boleh nak guna untuk bernafas. Oksigen sahaja kita boleh guna untuk bernafas. Semua manusia sedut oksigen, habislah oksigen. Dah, tapi tidak. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita ini, dia pula bernafas, dia sedut karbon dioksida yang kita bernafas. Apabila dia sedut karbon dioksida dan dia gunakan hak kita nampak hijau itu adalah sejenis benda yang ada dalam daun. Lepas tu dia proses pula karbon dioksida, dia panggil proses fotosintesis ke apa dia. Lepas tu dia keluarkan, dia hasilkan pula oksigen. Kita bernafas guna oksigen, keluarkan karbon dioksida. Manakala tumbuh-tumbuhan, dia sedut karbon dioksida, dia keluarkan oksigen. Untuk apa? Untuk manusia bernafas balik. Ini Allah jadikan manusia. Hebatnya kejadian Allah untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi Allah kata fa idza huwa khasimun mubin. Manusia ni bongkok. Manusia ini angkuh. Khasimun mubin ini dia bangkit mengisytiharkan bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Tak padalah dia ni asalnya tak ada, kami jadikan ada. Daripada yang hina kami muliakan. Daripada tak ada gapo sekara kami bagikan rezeki yang banyak. Tetapi fa idza huwa khasimun mubin, manusialah yang menjadi musuh Allah, musuh yang paling nyata sekali. Apa tidaknya kita tidak pernah isytiharkan bahawa Allah itu musuh kita. Bukan itu maksudnya. Bukan kita berdiri tegak kita kata Allah itu musuh aku, mari nak berlawan dengan Tuhan. Itu tak, bukan macam tu maksudnya. Kalau ada orang buat lagu tu, orang gila. Katanya pernah berlaku di Kelantan ini, wallahu a'lam. Dia tanah terbakar. Dibacok katanya dia pernah tanah terbakar
Dia tanda terbakar ni hampir-hampir daun terbakar itu boleh dipetik. Tiba-tiba turun hujan dengan lebat, banjir sampai rosak. Sampai rosak kebun terbakar dia. Rugi dia, ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Hampir-hampir jadi gila. Sampailah dia masuk dalam rumah dia, ambil parai dia, lenggak ke langit. Akak parai ke langit, dia kata, mana Tuhan? Mana Tuhan hari ni aku nak bunuh Tuhan. Hari ni orang gila. Kita tidaklah sampai ke tahap itu. Tapi apabila Allah kata فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, manusia itu bermusuh dengan Tuhan. Manusia itu engkar dengan Tuhan sampai bermusuh dengan Tuhan, mengisytiharkan balah dengan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat apa Allah suruh, apa Allah larang. Daripada benda basic-basic lagi kadang-kadang. Bab basic, bab semaya pun masalah dah bagi kita nak buat. Kita semaya, tapi cuba hisap baliklah semaya kita itu. Adakah kita sembahyang dalam keadaan kita penuh redha dan penuh insaf kepada Allah, ataupun semaya pun dalam keadaan kita terpaksa-paksa je rasa. Semaya orang munafik. Idza qamu ila salah qamu kusala. Mari waktu nak semaya jadi geliat kita. Allah, tadi je baru waktu zuhur, masuk asar pula dah, baru je nak nyeng gitu. Mari ada keadaan malas, qamu kusala yuraunan nas. Itu pun kadang-kadang sebab orang tengok ada tok tua bangunlah semayang dalam keadaan malas. Kalau tak ada tok tua tak bangun semayang lagi. Kalau tak ada saing tak bangun semayang lagi. Yuraunan nas, ini sifat orang munafik. Inilah kita. Manusia itu orang semayang. Itu semayang jugalah panggil. Berapa ramai lagi hak tak semayang? Ramai lagi hak tak semayang. Hak tak puasa berapa ramai lagi? Ramai lagi hak tak puasa. Nasib baiklah semaya zuhur itu waktu tamatnya pukul 4.30. Bolehlah semaya pukul 4 suku. Kalau lah zuhur itu tamatnya pukul 6. Pukul 6 masuklah waktu asar. Makanya kita akan semaya zuhur pukul 5.45. Nasib baiklah isyak itu pukul 8.30. Maka kita semayalah maghrib pukul 7. Kita semayalah maghrib pukul 8 suku. Kalau lah isyak tu pukul 10, maghrib kita semaya pukul 9.45. Allah Subhanahu Wa Taala buat wajibkan kita semaya 5 kali sehari. Kalau 50 kali sehari macam cerita Isra dan Mi'raj, semaya ke kita? Insya-Allah, tak tahu. 5 kali sehari ini pun kita rasa Allah berat, apa dah tu hebat 5 kali sehari. Apa dah tak 3 kali pagi, tengah hari, malam cukuplah. Kan praktikal tu, tak praktikal. Waktu asar tak praktikal. Waktu maghrib tak praktikal. Waktu asar kan masa orang duduk sibuk nak balik kerja pejabat. Masa orang duduk rumah, orang duduk berehat. Waktu maghrib kan masa tu kan baru orang masuk sibuk nak masuk rumah. Biarlah orang masuk rumah, rehat, makan dulu semaya. Jadi waktu subuh molek. Molek waktu subuh sebab waktu kita bangun pagi kita semaya. Waktu zuhur moleklah sebab kita rehat, semayalah zuhur. Asar tak payah, maghrib tak payah, isyak. Cukuplah 3. Apa kita kata apalah 5, 3 cukuplah. 3. Kalau Allah buat 3 kita akan kata apa 3, apa tidak sah. Tak, kalau betul lah lagu saat ni. Allah 3 kali semaya. Subuh, zuhur dengan isyak. Kita tak akan semaya sempurna juga. Dia akan kata pula apalah 3, apa tidak sah. Sah cukuplah zuhur ke, subuh ke, isyak ke. Lepas tu kalau Tuhan buat sah. Sah sengerti semaya sebagaimana yang kita minta. Maka kita kata, apa kat susah semaya? Apa kat Tuhan hidup menyusah semaya? Tak semaya kan bagus hari ni kita. Ini sifat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, manusia ini dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Qalilun min ibadiyasy syakur. Terlalu sedikit hamba-hambaku yang berterima kasih kepada aku, walaupun terlalu banyak yang aku bagikan kepada manusia. Allah kata, inilah yang Allah maksudkan sebagai khasimun mubin. Manusia itu isytiharkan bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita buat dalam keadaan kita malas. Kita buat dalam keadaan tidak sepenuh hati. Itu buat. Ada lagi berapa ramai manusia yang tak buat? Berapa ramai manusia yang tak buat?
perintah-perintah Allah. Ramai manusia yang tak buat perintah Allah. Ramai. Jangan pandai sembahyang saja, tengok puasa dan ke mana, tengok zakat, tengok haji. Itu hak rukun Islam. Hak perintah-perintah lain lagi banyak. Hak perintah-perintah lain kau siki manusia. Sembahyang ni ramai. Lepas tu mari ibadat lain kau siki. Mari ibadat lain kau siki. Mari ibadat lain kau siki. Ada di antara hak Allah perintah dalam Al-Quran itu hak kita tak buat langsung. Hak manusia tak buat langsung. Hak sembahyang itu ramai buat. Hak puasa ramai buat. Hak zakat tu, hak tak sembahyang pun bayar zakat. Kalau boleh ambil gambar besar-besar, ada orang duk doa belakang ramai-ramai pun dalam Facebook. Duk bayar zakat. Kamu tengok orang forward dalam Facebook, ada orang bayar zakat, ambil gambar pun dalam zakat, orang duk doa ramai-ramai. Amal bayar zakat, alhamdulillah. Sebab apa? Berapa riyal je seorang, 5 riyal seorang je. Boleh bayar zakat, waktu tak ada masalah. Haji kalau boleh, kau banyak kali kita pergi haji, kau kita nak ayat kau orang. Tak pergi haji. Tapi hak pergi haji itulah kadang-kadang ambil barang orang, rembak barang orang, makan rasuah, macam-macam lagi. Tapi benda-benda lain, perintah-perintah Allah lain hak ada dalam Quran. Allahu akbar, banyaknya benda hak kita tak buat. Hak kita tak buat ni lah Allah kata fa idza huwa khasimun mubin. Manusia ini khasimun mubin, al-khismah. Banyak sangat bersoal jawab dengan Tuhan. Dalam bahasa hak keras lagi, manusia ini nak berlawan dengan Tuhan. Dalam bahasa hak keras lagi, manusia ini bermusuh dengan Tuhan. Banyak soal jawab tadi lah. Semaya 5 kali, apa kat semaya 5 kali? Semaya pukul 12, apa kat semaya pukul 12? Apa kat Allah perintah itu, apa kat Allah perintah ini? Hak tak buat langsung ni lah, hak bermusuh dengan Tuhan ini. Fa idza huwa khasimun mubin, bermusuh dengan Tuhan ini Allah kata. Jadi tuan-tuan, kita belum lagi masuk macam tanggungjawab lain hak saya katakan tadi. Jadi amanya hari ni amu tengok sak khabar, tengok sinar harian. Tok Guru kata kalau tak sah kau hudud tak apa. Tak sah kau hudud tak apa, tapi jangan hina hudud. Tak sah kau hudud, kalau orang tu orang bukan Islam tak apalah, moga dia tak sah kau hudud. Islam dia tolak. Apa tu lagi hudud? Islam itu sendiri pun dia tak terima dah. Hudud ni sebahagian daripada Islam sahaja. Kalau Islam pun dia tak terima, dia ni bukan Islam, dia ni agama Kristian, dia agama Hindu, dia agama Sikh, dia agama Buddha. Maknanya dia tidak terima Islam. Lepas kita nak paksa dia terima hudud apanya. Jadi kalau dia buat kenyataan bahawa dia tak terima hudud, nasabahlah muka Islam lagi dia tak terima dah. Apa dia nak terima hududnya? Tak ada masalah dah tu. Ya kita duk geger marah ke dia buat apanya. Tak seru marahlah ke dia, muka dia memang tak terima dah. Islam daripada awal lagi. Tapi Tok Guru kata jangan hina hudud. Jangan hina hukum hudud. Jadi jangan hina hukum hudud ni kita kena tengoklah. Orang bukan Islam dia tak terima, biar dia. Kita orang Islam ni lagu mana sikap kita sendiri. Sikap kita terhadap hukum hudud kita. DAP baru je dia. Kau tak boleh nak kecek DAP ke atas masjid, minta maaf tak mau kecek. Amal nak ulah Tok Guru. Orang Cina, orang bukan Islam ke apa ni, baru je dia dengar bab hudud ke apa ni. Dia pun dengar pasal Islam, berhubung dengan Islam ni ada undang-undang jenayah. Islam ni ada undang-undang muamalat. Islam ni ada undang-undang munakahat. Dia tak fikir benda lagu tu. Ada dalam Islam. Dia ingat sebab agama dia je. Agama dia mungkin dia pergi ke church, mungkin dia pergi ke ketik, tapi dia tak timbul dalam agama dia. Kalau orang mencuri kena hukum dia lagu ni, orang merampok hukum dia lagu ni, orang minum arak hukum dia lagu ni. Tak ada. Dia tak pernah dalam agama dia tak pernah bincang undang-undang lagu tu. Habis tu undang-undang dia apa? Undang-undang dia adalah mengikut undang-undang negara ada. Kalau negara ini negara Malaysia, undang-undang bagi orang buta sesiapa yang mencuri ikut undang-undang negara. Bagi orang Kristian ikut undang-undang negara. Bagi orang Hindu ikut undang-undang negara. Jadi bagi dia hak paling tinggi undang-undang negara. Jadi bagi dia kalau kecek bab undang-undang, kita kena menghormati sebagaimana yang ada dalam negara tersebut. Itulah undang-undang. Undang-undang negara tersebut. Jadi sebab itulah apabila kita kecek, kita kata kita nak buat hudud. Sebab itu adalah tanggungjawab bagi seorang Islam.
Agama dia mewajibkan dia laksanakan hukum hudud. Dalam Quran itu ada hukum hudud. Maka dia pun tanya hukum hudud itu apa? Hukum hudud itu kalau sekiranya orang itu mencuri, cukup nisabnya, cukup syarat-syarat yang lainnya, maka hukum dia potong tangan. Lepas tu dia kata hukum potong tangan ini bertentangan dengan undang-undang negara. Apabila bertentangan dengan undang-undang negara, kita tak boleh nak buat, dia kata. Bagi dia, jadi selagi benda itu bertentangan dengan undang-undang negara, maka kami tolak. Kami tak sokong. Hudud ini apa? Hudud ini bagi orang yang berzina, lelaki muhsan, perempuan muhsan, dia berzina, maka hukum dia adalah hendaklah dia itu direjam. Kalau dia ghairu muhsan, belum kahwin lagi, berzina juga, hukumnya sebab 100 kali rotan. Undang-undang Malaysia kata apa? Undang-undang Malaysia kata kalau berzina itu suka sama suka, cukup umur, maka itu halal. Kalau tak cukup umur, dia dikira sebagai rukun. Maka hudud tadi bertentangan dengan undang-undang negara kita, bertentangan dengan undang-undang Islam. Apabila bertentangan dengan undang-undang Islam, tak boleh nak buat. Apabila bertentangan dengan undang-undang negara, maka itu tak boleh nak buat di Malaysia. Maka kami menentang. Logik. Betul. Pandangan dia betul. Sebab apa? Sebab itu pegangan agama dia. Dan itulah apa yang dia buat sekarang ini. Manakala kita lain. Kita agama mencangkupi soal urusan diri kita, keluarga kita dan negara kita. Itu agama Islam. Islam itu adalah agama yang mengatur susun kehidupan kita secara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kalau kita semayang itu adalah rukun Islam. Puasa rukun Islam. Haji rukun Islam. Hak lain-lain lagi adalah sebagai kewajipan beragama. Kalau kita semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, cukup dah ke tak cukup. Kita rasa kita beriman dah sebab kita semayang. Alhamdulillah aku semayang, maka aku beriman. Ya, aku beriman. Hak lain tak apa. Tak betul itu. Allah kata apa? Allah kata, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi. Adakah manusia ini mereka sudah menyangka mereka sudah beriman dengan Allah, mereka sudah beriman dengan Al-Quran, mereka sudah beriman dengan Rasulullah, dan juga mereka beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Sebab apa? Sebab mereka bersyahadah, sebab mereka sembahyang, sebab mereka puasa, sebab mereka haji, sebab mereka bayar zakat. 5 perkara ni mereka sudah buat. Maka mereka pun yaz'umuna annahum amanu. Dengan sebab mereka buat 5 perkara tadi, mereka pun dah menyangka mereka sudah pun beriman. Tapi Allah kata tidak. Allah kata tidak, tak cukup. Kita rasa kita beriman dah tak? Sebab apa? Sebab kita bersyahadah. Sebab apa? Sebab kita sembahyang. Sebab kita bayar zakat, kita haji, kita puasa, kita percaya hari akhirat, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada Quran dan sebagainya. Kita rasa kita beriman, tapi Allah kata tidak. Sebab apa? Tak cukup. Sebab apa? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Hakmu ingat mu beriman tu mu cukup hak dirimu, tapi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Masalahnya negara, hukum hakamnya, peraturan masyarakatnya, kamu masih lagi mengikut hukum-hukum peraturan lain daripada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bab ahwal syakhsiyah kita ikutlah Islam. Bab nikah kahwin kita ikutlah, nak kahwin nak kena ada wali, nak kahwin nak kena ada ijab qabul dan sebagainya. Alhamdulillah, hak itulah hak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bab lain, bab kita sebut tadi, bab saya sebut tadi, hukum jenayahnya, hukum muamalatnya. Jenayah tu pula ada hudud, ada ta'zir, ada qisasnya. Hak tu hak kita tak buat. Hak ni lah Allah kata yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Masalahnya hak ada di Malaysia ini tidak sama dengan hak ada dalam Al-Quran, hak ada dalam As-Sunnah. Jadi kepercayaan kita samalah dengan orang-orang tak dipercaya. Iaitulah dalam bab
Agama kita masing-masing, mu Islam, aku Kristian, mu Hindu, aku Buddha dan sebagainya. Undang-undang adalah undang-undang ada di negara tu. Kalau kita di Malaysia, undang-undang Malaysia. Kalau kita di Indonesia, undang-undang Indonesia. Kalau kita di Thailand, undang-undang Bangkok. Bukannya undang-undang agama. Maka kita serupalah dengan dia. Hak inilah Allah kata, kamu ambil sebahagian, tetapi yang sebahagian kamu kufur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah yang Allah kata, fa idza huwa khasimun mubin. Kamu sembahyang, tetapi dalam bab tadi kamu khasimun mubin. Kamu berdolak-dalik dengan Tuhan. Dalam bab puasa, kamu puasa sampai kamu letih, sampai kamu rasa lapar, sampai kamu rasa lembek letih. Tetapi dalam bab lain, dalam bab peraturan negara semua, fa idza huwa khasimun mubin. Kamu bangkit, kamu lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni sekarang ini yang menjadi masalah kepada umat Islam. Sekarang ni hak ni kita kena fahamkan kepada umat Islam. Apa nak geger apabila orang bukan Islam? Hak kita kena gegernya adalah kita. Kedudukan kita. Kalau kita semua terima belaka dah, maka hudud ini, undang-undang Islam ini sudah pun dilaksana 55 tahun dulu lagi. Masa kita mula-mula merdeka lagi. Tapi tidak. Apa tidak? Sebab kita sendiri pun duk persoal benda tu. Sebab kita sendiri pun duk berdolak-dalik dengan benda itu. Itu sebab tak jadi itu. Tiba-tiba apabila ada orang bukan Islam, tak nak, dia tak nak tu apa? Sebab dia kata bertentangan dengan undang-undang Malaysia. Betul lah. Tapi apa yang kita duk geger sedangkan kita sendiri tu. Tuan-tuan, benda ni bukan benda baru. Sejarah umat Islam di tanah Melayu, kita tak sebut di Malaysia, di tanah Melayu. Sebab ini dulu-dulu dikenali sebagai tanah Melayu. Tanah Melayu ini sebahagian daripada Nusantara. Nusantara ini Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand, selatan Filipina. Ikut sejarahnya, ini semua satu masa dulu pernah menjadi empayar Islam, tuan-tuan. Pernah menjadi empayar Islam Nusantara. Di mana tanah Melayu asalnya di Melaka itu sudah pun terlaksana undang-undang Islam. Dulu ada seorang ustaz awal-awal puasa dulu dia cerita pada ni, saya dengar daripada luar. Melaka pun dah jadi pusat penyebaran agama Islam di semenanjung tanah Melayu. Di Sumatera, Pasai pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Di sebelah utara tanah Melayu di Kelantan pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Ada pondok dan sebagainya. Orang mari daripada seluruh, orang mari daripada Burma, daripada Vietnam, daripada Thailand, mari mengaji di Kelantan. Dan Nusantara ini adalah sebuah empayar Islam yang diperintah oleh raja-raja Melayu pada waktu itu mengikut undang-undang Islam, syariat Islam, daripada bawah sampai ke atas. Daripada hukum ahwal syakhsiyah, hukum undang-undang diri, personal law, ya, undang-undang keluarga, sampailah kepada bab pentadbiran negara dan undang-undang jenayah, muamalat dan sebagainya. Bukti masih ada lagi. Masih ada lagi duduk di mana? Duduk di arsip negara. Kalau kita mengaji dulu, kita ingat lagi masa kita belajar dulu, kita pernah come across, dia panggil. Kita pernah jumpa, pernah disebut kepada kita Undang-Undang 99 Perak, Kanun Melaka, Undang-Undang Pahang Digest, Perak Digest. Ini adalah undang-undang dulu. Tapi dia tak bagi tahu kita bahawa undang-undang ini, Undang-Undang 99 Perak, Kanun Melaka ini sebenarnya adalah undang-undang Islam. Dia tak bagi tahu kepada kita. Dalam Kanun Melaka itu ada muamalat Islam, ada hukum jenayah Islam sampai kepada hukum hudud, rotan, sebab, rejam ada dalam itu. Tak diberitahu kita kandungannya. Pokoknya diperintah oleh raja-raja, yang ada raja yang zalim pun ada raja yang alim. Raja yang alim macam Raja Sultan Zainal Abidin di Terengganu, sangat alim. Dan di Kelantan itu sendiri pun, kalau tak silap saya, Tengku Muhammad, Sultan Ahmad pernah merintah Kelantan dengan melaksanakan hukum hudud dan sebagainya. Alim, wara, laksanakan hukum Islam. Apabila berlaku perang salib di Timur Tengah, di Afrika dan juga di Eropah, antara orang Kristian dengan orang Islam, berlaku peperangan antara Kristian dan Islam.
bergilir. Kadang-kadang Islam menang, kadang-kadang Islam kalah. Dalam siri peperangan salib itu, maka mereka melihat di Nusantara, di sebelah timur, ada empayan Islam yang mesti kita kena musnahkan. Setelah mereka mengalahkan tentera Islam di Afrika, setelah mereka mengalahkan tentera Islam di Eropah, setelah mereka mengalahkan tentera Islam di negara-negara Arab, maka mereka kata, nun di sana, jauh di timur jauh, di Nusantara ada sebuah kerajaan Islam yang kita mesti hapuskan. Maka mereka bahagi-bahagikan tentera-tentera salib tadi. Tentera Belanda dihantar ke Indonesia, tentera Portugis dihantar ke Tanah Melayu Melaka, tentera Spanyol dihantar ke selatan Filipina. Ini tentera-tentera salib pada waktu itu. Maka marilah gerombolan tentera ini yang serang Melaka, pusat Islam di semenanjung Tanah Melayu, diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Diberitahu kita bahawa Alfonso de Albuquerque ini adalah ketua pasukan dagang daripada Portugis. Sebenarnya bohong. Alfonso de Albuquerque ini adalah sebenarnya seorang padri yang mengetuai suatu armada perang, armada laut. Gunanya adalah untuk menjatuhkan kerajaan Islam Tanah Melayu yang berpusat di Melaka. Apabila kerajaan Islam Melaka jatuh, mereka hantar surat ke Raja Portugal, bagi tahu Raja Portugal bahawa kita telah dapat menjatuhkan kerajaan Islam di Melaka, maka tidak akan ada lagi orang-orang haji daripada Nusantara sebab kita sekat laluan mereka di tengah-tengah Selat Melaka, maka mereka tak dapat lagi buat haji di Mekah. Mereka tidak akan dapat lagi untuk berhubung dengan saudara-saudara mereka di sebelah-sebelah barat dan sebagainya. Dan dirayakan di Eropah. Jatuhlah juga Singapura, jatuhlah juga Indonesia, jatuhlah juga selatan Filipina. Maka undang-undang Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Melayu Melaka, oleh kerajaan Pahang, oleh kerajaan Terengganu tadi, dihapuskan dan digantikan dengan undang-undang Inggeris. Maka orang Melayu sudah hilang separuh daripada agama mereka. Yang mereka dapat adalah sembahyang, puasa, zakat, haji sahaja. Tapi negara mereka tidak lagi ditadbirkan mengikut kehendak agama mereka, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedikit demi sedikit ditukar, digantikan cara kehidupan umat Islam di Malaysia ini. Sekarang ini yang kamu boleh buat adalah kamu sembahyang, kamu puasa. Kamu nak sembahyang, kami boleh bagi masjid kepada kamu dan sebagainya. Boleh, umat Islam boleh. Tetapi kefahaman umat Islam terhadap agamanya disingkirkan, dihakiskan sedikit demi sedikit daripada kepala umat Islam. Ada kebangkitan umat Islam untuk menentang penjajah ini, kebangkitan jihad yang dipimpin oleh para ulama. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut, ini semua ulama yang bangkit memimpin. Tetapi mereka berjaya menghapuskan kebangkitan jihad umat Islam ini. Bagi memastikan bahawa tidak ada lagi umat Islam yang bangkit menentang, maka mereka perlu keluarkan pemikiran jihad daripada kepala umat Islam. Jangan ada lagi pemikiran jihad dalam kepala umat Islam. Yang ada adalah sembahyang, puasa, zakat, haji. Apa yang mereka perlu buat? Yang mereka perlu buat senang sahaja. Confine kan, sempitkan ajaran agama Islam kepada orang Melayu setakat hanya sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, benda-benda yang sikit-sikit gitu. Akhirnya mereka berjaya. Dan tanda kejayaan mereka secara rasminya, Islam diubah ajarannya adalah apabila mereka menandatangani satu perjanjian pada tahun 1876 ke 1874 yang dinamakan 1874 Perjanjian Pangkur. Ini secara rasminya mereka telah mengajar agama baru, menukar agama daripada Islam kepada satu agama baru di tanah Melayu ini, iaitulah dipanggil sebagai agama sekular, sebagaimana diamalkan dalam agama-agama yang telah kita sebutkan tadi. Iaitulah kamu nak beribadah, beribadahlah, tetapi undang-undang itulah undang-undang yang ada kepada negara itu, bukan undang-undang agama. Secara rasminya umat Islam di Malaysia ini bertukar agama mereka daripada agama Islam yang sebenar, ya, bermula apabila mereka dijajah lagi. Apabila penjajah menukar sistem kehidupan negara hanya kepada sistem kehidupan personal
itu secara tidak rasmi. Secara rasminya umat Islam menerima agama baru dalam kehidupan ini adalah apabila termeterainya perjanjian 1874, perjanjian Pangkur. Itulah cara rasmi umat Islam menerima, dan kita mewarisi agama ini sampai hari ini. Umat Islam mewarisi agama ini sampai hari ini, iaitu agama yang dikatakan agama pemerintahan politik, pemerintah politik hak negara. Apa sistem negara itu? Itulah sistem politiknya. Apa undang-undang negara itu? Itulah sistem undang-undangnya. Tapi kalau kamu nak beragama, silakanlah. Kamu Islam, kamu Kristian, kamu Buddha, kamu Hindu, sama saja. Tapi jangan sentuh soal undang-undang, jangan sentuh soal negara. Sebab itulah mereka bukan Islam. Orang bukan Islam tadi, apabila kita kata kita nak melaksanakan hukum agama dalam negara, dia kata bertentangan dengan undang-undang negara. Sebab prinsip itu mereka pegang. Malangnya prinsip itulah juga yang ramai umat Islam pegang sampai hari ini. Yang sampai hari ini, yang kita duduk beramal ini, yang kita duduk kononnya kita duduk beragama ini, separuh sebegitulah. Yang sebagaimana mereka itu. Tapi kalau apabila mereka sebut begitu, kita marah. Tapi kita sendiri tak buat. Kita marah. Tapi kita sendiri buat ke tidak? Kita tak buat. Bukti kita tak buat ni, selama mana dah kita dikatakan merdeka, tapi kita tak buat juga. Kalau orang kata kita tak sembahyang, kita marah. Tapi kita tak sembahyang. Kalau orang kata jangan buat hukum Islam, jangan buat hukum hudud, kita marah. Tapi kita tak buat hukum hudud. Kita tak buat hukum Islam. Apa bezanya kita dengan mereka? Bezanya sikit sangat. Mungkin darjat kita tinggi sikit saja. Sebab kita marah, dia kata. Tapi kita sendiri tak buat. Tapi hukum bagi orang yang percaya tapi dia tak buat ni, hukum orang yang ada hukum orang yang tahu tapi tak buat ni, Allah murka lagi. Allah marah lagi. Itu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan ini cukup menjadikan pengajaran kepada kita bahawa kita ini sebenarnya tak sempurna sangat lagi iman. Tak sempurna sangat lagi Islam kita. Jauh lagi daripada kita ni jadi hamba yang betul-betul mengikut Al-Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan, janganlah sebagaimana Allah sebut, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Manusia ini kami jadikan, kami besarkan, kami muliakan, walaupun asalnya hina, kami muliakan dia daripada tak ada apa-apa. Kami berikan rezeki yang banyak kepada manusia, tetapi fa idza huwa khasimun mubin, ayat tadi. Dialah manusia inilah yang sebenarnya bangkit, bangun cegat, khasimun mubin, bermusuh dengan Tuhan, lawan Tuhan, berseteru dengan Tuhan, berdolak-dalik dengan Tuhan. Tuhan kata gini, dia kata gini. Khasim ini macam orang duduk dalam mahkamah, macam dua orang lawyer. Lawyer ni kata gini, hak ni kata gini. Hak ni jawab gini, hak ni balas balik gini. Kita dengan Tuhan lah betul lah. Khasimun mubin. Allah kata lagu ni, kita kata lagu ni. Tuhan kata gini, kita kata gini. Quran kata macam ni, kita kata macam ni. Melawai semua cara kita. Setuju, buat, tak buat. Lawai juga. Orang lain kata, kita marah. Kita sendiri tak buat, lawan juga jawab dia. Jadi apabila Tok Guru kata, tak nak, tak apa. Kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Tapi jangan menghina. Ada orang yang masih lagi menghina, merendah-rendahkan. Dan menghina itu, kemuncak menghina itu adalah apabila kita tak terima. Kita tak terima. Kata gapo pun, terima. Mau buat ke tak buat, itu menunjukkan kamu tidak terima. Tak usah katalah apabila kita tak buat sekarang, kita tak terima. Jangan kita manis di bibir tapi busuk di hati. Kita kata ya, tapi dalam hati dak, celaka. Itu sebenarnya sama juga kita menentang, kita menghina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا عن جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله